Dielectric ni adalah duduk inside the capacitor. Awak dengar kan saya cakap kan? Dielectric adalah inside the capacitor. Dengar madam. Alright. Okay, so kita terus move on lah. Okay, so hari ni saya rasa saya akan sempat hanya masuk sampai ni lah, series dengan parallel. So capacitor, series and parallel. And then baru kita akan masuk charging dengan discharging. Yang baru you belajar tadi, you belajar pasal discharging of capacitor. Kita akan tengok graf lah, graf dia makin menurun. Asasnya dielectric ni lah tak sempat nak masuk. Okay, so pertama sekali, contoh je. You need to define and use capacitance. So you need to know the difference between capacitance and capacitor. Capacitor is a device, nama alat device. But capacitor is the value. Contohnya 10 microfarad. So 10 microfarad itu kita bukan panggil dia capacitance. 10 microfarad tu adalah capacitor. So capacitance. Capacitor is a device. Capacitance adalah 10 microfarad, 11 microfarad is the value. So that is the capacitance lah. So the formula of capacitance is C equals to Q over V. So when we talking about use, dia akan keluar dekat PSPM lah. Define dia akan keluar dekat UPS. Okay. Lepas tu you kena derive and determine the effective capacitance in series and parallel. So determine keluar kat PSPM lah and use energy stored in capacitor. U equals to half CV squared, half QV and half Q squared C. So yang ni you don't have to memorize, it's given in your exam lah. Okay, so kita tengok kepada apa itu capacitor. Penting tadi kepada malu. Okay, so kalau you tengok capacitor tadi adalah device. Dan you tak perlu hafal because this one is not in your learning outcome. Your learning outcome start dengan capacitance. So dia adalah device untuk store apa? Charge and potential energy. So macam you buat eksperimen tadi, dia simpan Q lah charge. That's why bila you tutup switch, dia masih ada lagi charge lah. Dan dia adalah sebenarnya consist two conductor plate that separated by a small gap, air ataupun thin insulator, we call it as a dielectric. So kalau kita potong capacitor tu, actually inside the capacitor tu dia akan ada gap. So that gap, that's why gambar rajah dia ada gap ni gap. This gap either dia dalam bentuk gap ni boleh jadi dalam bentuk air atau dielectric. So dia boleh ada gap dalam bentuk air iaitu udara ataupun dielectric lah. So contoh dielectric can be mica, ceramic, paper, even oil. Selalunya kita guna oil lah. So kalau kapasitor meletup dia akan ada keluar cair. Cair itu sebenarnya adalah oil. Dan shape of capacitor dia ada bentuk cylindrical, spherical, parallel plate. It depend macam mana you kegunaan kapasitor tu lah. Okay, so ini adalah shape yang you kita tahu. Kita tak pakai shape ni, kita pakai shape straight saja. Okay. The use of capacitor contohnya photo flash unit, giant laser, on switch, dekat komputer motherboard, untuk smooth the direct color voltage, untuk komputer keyboard. So maksudnya kenapa dekat on switch, maksudnya you dah simpan. So maknanya bila you on dia terus menyala. Sebab apa? Dia dah ada charge. So kalau tidak dia ambil masa lama nak travel apa semua. So that's why pentingnya lah capacitor ni lah, dia dah simpan awal-awal lah dia punya charge. Okay, tadi semua tu tak ada dalam learning outcome. Okay, your learning outcome start from you lah. Okay, kita tengok learning outcome awak yang ni. Okay, yang pertama awak kena tahu pasal Okay, yang pertama sekali awak kena tahu pasal capacitance lah. So capacitance adalah a ratio of charge on either plate to the potential difference between them. So simbol dia C. The ratio of charge Q, C equals to Q over V lah. Potential difference is the V. So C equals to Q over V. So this one tak perlu hafal, dia bagi. And dia adalah skala. Ingat ya, Q ni adalah magnitude of charge on each plate. V ni adalah potential difference. Maksudnya dekat each plate ni, maksudnya macam ni. Kalau dekat sini positif 10 microcoulomb, kat sini pun mesti negatif 10 microcoulomb. Supposedly dia kena sama. Tapi berapa how many capacitance inside here? Bukan 20 Dia adalah 10 microcoulomb. Sebab dia bila ni plus tambah minus dia jadi natural, so dia jadi 10.
So akan ada 10 microcoulomb sebelah sana, akan ada 10 microcoulomb sebelah kiri. One is positive, one is negative, but total capacitance is 10 microcoulomb. And dia adalah skala and the unit, selalunya unit kita akan letak dia farad lah. So kita akan pakai yang ni selalunya kita akan pakai ni, unit farad. Unit farad ataupun coulomb. Kenapa coulomb V negative 1? Because from this lah, ini adalah charge C, voltage V lah, so that's why you get CV negative 1. Tapi selalunya kita guna farad. Okay, 1 farad charge is 1 coulomb stored in each conductor plate as result of potential difference of 1 volt between the two plate. Pernah keluar exam dia tanya what is meaning of 50 microfarad. So awak cakap 50 microfarad meaning we have 50 microcoulomb divided by 1 volt. Sebab apa? 50 bahagi 1 dapatlah balik 50. So you tukar je lah. 50 microfarad is defined as the charge of 50 microcoulomb stored on each conducting plate that resulted in the potential difference of 1 volt. Dia sentiasa ini 1 lah. Kenapa tak boleh buat 50 microfarad sama dengan 1 microcoulomb bahagi 50 volt? Sebab tak boleh 1 divided by 50, you will not get this answer. So selalunya 50 atas ni pun 50, just divide by 1. So bagi saya kalau keluar soalan ni mungkin boleh keluar dekat UPS lah. Dia akan tanya, okay, mana definition yang betul untuk 50 microfarad. Sebab kena keluar pasti soalan macam ni lah. Dia suruh you define what is 50 microfarad. So 50 microfarad ni maksudnya you kena guna 50 microcoulomb bahagi dengan 1 volt. Mungkin dia akan tanya macam mana, what is 100 microfarad. Sama jugalah, so 100 microcoulomb bahagi 1 volt. Okay, boleh tak? Boleh ni? Boleh, madam. Okay, kapasitan adalah sentiasa positif kita tak pernah ada kapasitan negatif. Okay, ini adalah formula dia. Formula saya rasa yang ini benda yang biasa lah. Q sama dengan CV. So kalau kapasitan adalah constant, Q is directly proportional to V. Lagi besar you punya voltage supply, lagi banyak Q akan charge lah. Selagi dia tak capai Q maximum. Kalau dia dah capai Q maximum, tak guna. You akan merosakkan power kapasitor tu kalau you tinggikan power supply. So selagi dia tak capai Q naught, so dia akan boleh simpan lah. Okay, 1 microfarad sama dengan 10 power of negative 6. Okay, 1 pico 10 to the power of negative 12. So kalau nak tukarkan dia kepada micro, so negative 6 ni kena darab 2 lah. So dapat 12 balik, so dapatlah 1 microfarad. Yang ini tak perlulah jangan just tahu micro ni sama dengan 10 kuasa negatif 6. Mili 10 negatif 3. Ini benda yang common sebenarnya, sepatutnya you dah settle lah. Okay, the greater your capacitor, the more charge is required. Lagi besar kapasitor awak, lagi besar Q yang awak perlu simpan, perlu ada lah. Okay, kita masuk kepada C efektif. Okay, ini adalah bentuk series. Kalau awak perasan ni, ini bateri, dia duduk dalam keadaan series. Series, tak ada junction ni, series. Ini series. Okay, so dia ada C1, C2, C3. So this C boleh gabung jadi C efektif. C total lah, C efektif ni sama dengan perkataan C total. Jumlah. Ya, okay. Kalau untuk case series, the one that same adalah total charge. Maknanya Q efektif dia akan sama dengan Q1, Q2, Q3. Okay. Tetapi dia punya V adalah tak sama. So dia buat V sama dengan Q over C. So kalau you buat V1, so dia jadi Q1, C1. Kalau you buat V2, so dia Q2, C2. V3, Q3, C3. Mana dapat ni formula ni sebenarnya? C equals to Q over V. Terbalikkan, bawa V naik atas, so dapat Q over C. So kalau 1 semua hak milik 1 lah. Kalau 2 semua hak milik 2. 3 semua milik 3. Tapi you dah tahu tadi bahawa Q efektif so balik patut balik sana.
Q effective ni adalah sama dengan Q1 plus Q2. So Q dia akan sama lah. So that's why you akan dapat V1 Q over C1, V2 Q over C2, V3 Q over C3. Okay. So nanti QQ ni dia akan tambah. So Q ni constant, boleh bawa turun bawah. So you akan dapat ini. So dapatlah terbit formula 1 over C effective sama dengan 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 and so on. Okay, derivation ni tak pernah keluar, tak perlu hafal. Yang you kena tahu adalah yang ni. Ini wajib. So untuk C capacitor untuk series kena 1 over. Tapi kalau untuk parallel, bentuk dia macam ni, ada junction ni, nampak ni ada junction. Okay, kalau untuk parallel 1 over C effect, V dia sama tau. Kalau untuk parallel, V dia yang akan sama. Tadi Q yang sama, sekarang V yang akan sama. So dia punya C effective dia akan jadi plus. Ni, this one. So derivation ni dia nak tunjukkan awak lah macam mana dia derive. So you, kalau you tak nak hafal pun tak ada masalah. Saya rasa dia tak akan tanya ni. Dan dia akan tanya ni. Cara you kira ni. Okay, so kalau saya jadi awak, saya akan hafal, macam saya cakap hari tu, saya hafal series parallel. Kita ada C, kita ada R. Okay. Series maksudnya kedudukan dia adalah selari. Selari. Macam ni pun selari ya. Pada ni. Macam ni pun selari. Ini masih dikira selari. Parallel macam mana? Ini bateri ya. Ni volt. C1, C2, C3. Kalau parallel, dia duduk ada junction. Dia ada junction. C1, C2, C3, V. So dia ada junction. Kalau you nampak kat sini, ni junction. Dia ada T junction. Maksudnya kalau ada air sungai tu kena split kepada dua. Kalau yang ini, air sungai ni dia keluar current keluar, dia tak boleh nak split. So current dia yang keluar 10, yang pergi semua tempat adalah 10. Itu maksud series. Series current dia sama. That's why Q dia sama. Charge is sama. Sebab Q sama dengan charge adalah Q dengan charge is directly proportional. Okay, kalau untuk C, saya hafal R. Sebab kita belajar masa SPM, R kalau series adalah tambah. Kalau untuk parallel, 1 over. Okay. Jadi untuk capacitance terbalik. Kalau untuk series, dia terbalik. Dia 1 over. Tapi kalau untuk parallel, dia tambah. Kenapa dia terbalik? Sebab function dia berbeza. Ingat balik, apa function capacitor? Store, simpan energy. Apa function resistor? Resistor dia tak simpan, dia resist, memberi halangan. Seorang nak simpan, seorang memberi halangan. Seorang baik, seorang jahat. Orang tu nak berjaya, dia cakap janganlah berjaya, jangan tengok ni, main banyak main. Saya buat tutorial. Yang seorang dia simpan. Nanti masa exam baru dia keluar semua segalanya. So kalau saya jadi awak, saya memang hafal yang ni. So bila kapasitan, kena ingatlah dia terbalik. So kena ingat bila kapasitan dia terbalik daripada resistor. Sebab dalam exam nanti dia tak bagi tahu, oh series ni tak. Dia akan bagi formula tapi you kena tahu ini digunakan untuk siapa? Series. Yang ni digunakan untuk parallel. Okey, habis yang itu kita masuk kepada contoh ni lah. Okey. So kalau awak tengok contoh ni, saya nak tunjukkan awak cara nak buat C effective lah. Okey, nak cari C effective. Salah. Okey. Soalan suruh cari C effective dan dia bagi tahu all capacitor ni identical dan dia mempunyai 2 microfarad. Bila nak start, buat dari jauh daripada bateri. Ni buat bateri. Ini bateri. Jauh daripada bateri. So kita ada C1, C2, C3, C4. Macam mana dia labelkan kat sini? Sebab jauh daripada bateri, kita akan label dekat C1 lah.
C5, C6, C7. Okay, so kita akan buat yang mana? Kita akan buat yang ni dulu. Dan ini adalah bentuk dia adalah series. Sebab kaki C1 dengan nak bertemu C2 tak ada junction. Kaki C3 nak bertemu kaki C1 pun tak ada junction. So ini saya labelkan sebagai CA. Dan dia adalah dalam bentuk series. So kalau awak tengok cara dia buat. Okay. Dia buat dulu C1, C2, C3. So dia jadikan CX. Oh dia letak CX, saya letak CA. Bila awak dah gabungkan ni, awak kena buang dua, kekalkan satu tapi nama baru dia nama lain. Okay, yang lain semua sama. Tengok, yang lain semua dia ikut sama ni. Yang lain semua ikut sama. Okay. So kalau series, dia bukan tambah, dia 1 over. Nampak tak? Dia buat 1 over. So dia terbalikkan, dia dapat 2/3 microfarad. Okay, lepas tu dia buat yang mana pula? Okay, lepas tu dia buat CX dengan C4. Okay, cuba tengok kaki CX nak bertemu dengan kaki C4 ada junction ni. Ni ada junction. So dia adalah parallel. Maksudnya CX dengan C4 adalah parallel. Dia tambah. Dia jadi tambahlah parallel. Okay, lepas tu dia buat C5 dengan C6, ini adalah series balik. Sebab kaki dia ni tak ada junction. So dia akan jadi 1 over balik lah. Ni 1 over. Dan last sekali CZ bertemu dengan C7 pun parallel sebab ada junction. So dia akan jadi 1 over balik. Dan akhir sekali parallel tambah lah kan. Parallel tambah, so jawapan awak C efektif adalah ini. Okay, saya tak nak tunjuk yang ini sebab saya nak awak baca sendiri. Nanti awak boleh buat macam ni, ini bentuk apa ni. Okay, C1 dengan C2. Tengok ni, kaki ni nak bertemu dengan kaki ni, ada junction. Nampak tak junction? So ini adalah parallel. Kaki ni bertemu dekat sini pun ada junction. Yes, dia adalah parallel. So gambar seterusnya akan jadi buang satu. Okay, saya labelkan ini akan jadi CA. Macam ni, bertemu ni pula. Okay, gambar seterusnya adalah macam ni. So yang ini akan jadi series. Kenapa series? Kaki dia nak bertemu dengan kaki dia tak ada junction. So itu kita panggil dia series. Okay, pertama sekali awak kena bezakan parallel dengan series. Boleh tak nak bezakan parallel dengan series tu? Boleh tak? Tahu lah boleh ke tak? Ya lah. Boleh. Boleh. Bagus boleh. Kenapa dia jadi colour ni? Okay, so nanti saya akan bagi awak exercise ni, combination ni. Saya rasa macam ni. Okay. Oh, malam dia jadi colour ni Kenapa dia jadi colour ni saya tak tahu ni. Okay, so kalau awak tengok ni, ini exercise saya akan bagi dekat dalam Google Classroom. Nanti kena buat, ada 8 soalan. So kena buat ni. Okay, tapi saya nak you buat ikut cara saya, iaitu buat guna table. Okay, so saya buat 2 je. 1 dengan nombor 8 lah sekali tu. Okay, lepas tu yang lain you kena buat sendirilah. Okay, so tengok kepada soalan ni, ini adalah combination of capacitor. Okay, kalau you tengok kepada ni, malam ikut ni ke? Okay, 5, 10, 5, 8, 9. Siapa yang kat tangan tu? Siapa kat tangan tu? Okay, so apa yang saya akan buat, you nampak tak ada A dengan B ni? Ini adalah bateri lah, maksudnya dia sambung dengan bateri kat sini lah. So maksudnya bateri awak dekat tengah-tengah. Okay, so apa yang awak kena buat, awak kena gunakan mana yang difficult, maksudnya yang banyak cabang. So kalau dalam kes ni saya akan settlekan yang ini dulu. So ini bentuk apa ni? 5 dengan 8 ni series ke parallel? Parallel. Yes, parallel. Kenapa parallel? Sebab dia ada junction kan? Ada simpang. Okay, macam mana nak buat ni?
Ini kita padam balik ni. Okey, pertama sekali kena lukis. Okey, pertama sekali lukislah balik. Okey, dia ada nombor 1. Oh, dia jadi colour. Ni macam mana nak tukar colour dia? Malam dia jadi colour ni Siang dia jadi colour lain. A, B. 10, 5, 8, 9. Okay. Okay, saya terus tutup. Tak pakai dah lah yang tu. Okay. So dia suruh cari C efektif. So apa yang saya akan buat nanti, saya akan pecahkan kepada 3 bahagian. 1 lukisan, 1 nak cari C. Satu lagi adalah QC, QV, ketiga-tiga ni. Tapi macam soalan awak ni, dia hanya suruh cari C efektif saja. So you tak buatlah bahagian ni. Yang ni you tak buat. Nanti soalan nombor 8 tu you akan buat bahagian ni. Okay, so you hanya buat bahagian 2 ni sajalah. Table you hanya pakai 2 saja. Okay, pertama sekali kita akan buat yang ni lah. Saya bulat. Saya nak you bulatkan juga, labelkan CA. So ini tadi awak cakap dia bentuk apa tadi? Parallel. Tulis parallel. So bila awak tulis dia parallel, maksudnya dia tambah. Bukan 1/, dia terbalik dengan resistor. So CA sama dengan 5 microfarad tambah 8 microfarad. 8 tambah 5 jadi berapa? 13 microfarad. Okey. Tapi nanti ada ramai yang akan buat macam ni tau. Dia malas. Dia buat 5 tambah 8 sama dengan 13. Salah. Sebab awak hilangkan microfarad ni. Microfarad tu adalah unit dia dan ada power. 13 dengan 13 micro is different. 13 ringgit dengan 13 darab 10 negatif 6. 13 ringgit dengan 13 darab 10 negatif 6 sama ke nilai dia? Tak sama. So that's why dia salah. Sebab ramai yang memang dia malas nak tulis microfarad tu, dia tulis macam ni je. Last sekali baru tulis microfarad. Tak boleh, dia mesti awal-awal. Mana boleh 5 tambah 8? Tak sama. Mana boleh 5 tambah 8 tiba-tiba dapat 13 microfarad? Tak boleh. Dia mesti 5 microfarad tambah 8 microfarad baru dapat 13 microfarad. Tak boleh lah malas belajar ni, memang tak boleh. Saya nak tunjuk kat awak tadi tu apa TikTok tu, tapi tak tahu dia tak nak, dia tidak mahu bekerjasama. TikTok siapa? Emma Watson mana? Nak dia juga. Save. Mungkin tak ada suara kot kalau saya guna iPad ni, dia tak ada suara. Dia kata don't let anybody tell you that you can't. Maknanya tak ada siapa sepatutnya tak boleh cakap awak tak boleh. Tak boleh, tak ada siapa cakap awak tak pandai lah ni, tak boleh, tak ada siapa. Awak boleh jadi apa yang awak nak. Inilah peluang. Tak ada siapa yang boleh cakap ni tak boleh, tu tak boleh. Kalau saya nak jadi ni lah cikgu doktor, boleh, ada masa lagi lah. Tapi you kena ni lah, kena apa, dengan usahanya lah. So yang ni satu lagi, saya tak tahu, tak ada muzik lah dia, sebab saya tak tahu, saya tak explore lagi ni. So saya rasa semua orang nak yang inilah, nak yang ini, yang grad lah, grad. And this is you, kenapa awak belajar? Sebab ini semua awak impikan benda macam ni kan. Kenapa awak sebab awak semua lah kan. So kena ada benda lah yang motivate you. Memang betul, you akan lost, sometimes you akan lost ke apa. Feel lost or tipis. Kuat lah. Hidup ni memang macam tu apa-apa pun you kena kuat lah. Okay, dah habis. So saya masuk. So kalau setakat microfarad pun malas tulis, macam mana? Kalau mak bapak awak malas, dah lama tak hidup. So fikir-fikirkan apa saya nak cakap ni. Okey dah. Kalau tak sayang awak, dah lama tak hidup juga. Lama dia buang awak tu sampah.
sayang, tak ada siapa parent tak sayang. Kalau tak sayang, dia dah buang dah awak lama-lama dah. Kan ada yang dah cikgu saya duduk dengan mak nenek saya. Aduh, ada juga dulu saya pernah ni. Adakah siapa-siapa yang duduk dari kecil dengan nenek dia? Aziz duduk dengan siapa Aziz? Dia dengan mak je. Duduk dengan mak. Mak sayang lah awak ada tau. Cikgu saya duduk dengan nenek je tu. Kata apa mak awak tak nak jaga awak. Kata mak saya apa benda saya dah lupa lah cerita macam mana. Dia tu lah. Saya juga lah duduk dengan nenek dia. Tu mak dia tak ada. Entahlah saya pun dah lupa cerita. Oh ada yang mungkin mak tak ada juga. Adalah macam-macam. Masa lain-lain mana boleh sama-sama kan kita kehidupan. Okey dah. So dia kalau cerita ni memang tak habis. Okey ni dengan ni so awak gabungkan dia. So bila you gabungkan dia, you matikan salah seorang. Macam ni saya matikan 8. Saya tak tahu kenapa dia tak nak. 8 tu dia tak mau, dia tak nak saya highlight. Saya matikan 8. So saya lukis baru. Saya lukis baru. Saya tinggalkan 1. Jadi lukisan saya akan jadi bentuk macam ni. So di mana ini masih lagi A, ini masih 10 microfarad, ini jadi 13 dah lah. Sebab si A kan. Yang ini 9 microfarad, yang ini B. So saya akan settlekan lah semua ni sekali arung. So saya akan settlekan ni semua sekali arung dan ini adalah bentuk series. Kenapa series? Sebab tak ada junction. Mana ada junction? So bila series dia bukan 1 over bukan tambah ada 1 over lah. So saya buat CB lah, dia dapat jadi CB. So 1/10 microfarad. Jangan malas belajar, tak boleh malas. Jangan malas. Okay. So you akan dapat CB. Kena terbalikkan je nanti. So saya keluarkan mana saya punya calculator. Okay. Dia nama tu 1/10. Okey, yang ini boleh je lah you nak buat 1/10. Tak ada masalah sebab you tahu yang you tambah tu adalah dalam bentuk mikro. So 1/13. Satu lagi tambah 1/9. Okey, tapi yang you dapat ni bukanlah jawapan CB ya. You kena 1 divide by answer. So this is your answer 3.47 microfarad. So 3.47 microfarad. So ini baru C awak lah. Okey, dan saya nak awak lukis sampai ke akhir hayat dia adalah menghasilkan 1 je C efektif. Sorry. Inilah C efektif. So maksudnya C efektif awak adalah sama dengan 3.47 microfarad. So itulah jawapan awak. Okey. So inilah jawapan dia. Jadi memang kena buatlah lukis satu-satu dapatkan sampai dapat ni lah. And then buatlah parallel. Settle sampai dapat jawapan 3.47. Jawapan pun ada kat sini. Betul. 3.47. So saya nak you buatlah nanti sampai minggu ni kerja you buat ni lah. Sampai nombor 8. Okey, saya buat 2 tadi kan. Saya kata saya nak buat sampai nombor 8. Okay, saya buat nombor 8 pula. Okay, sebab yang tadi tu senang. Senang itu SPM tu you belajar. Okey, dan kita buat nombor 8. Okey, dia bagi V adalah 12. Dia bagi C1, C2, C3. Dia bagi C4. Dia suruh calculate C efektif. Tak ada masalah C efektif. Tapi nombor B ni dia suruh cari potential difference across C1. So dia letakkan crocodile clip dengan wire, dia letak voltmeter. So dia nak tanya apa bacaan V dekat C1. So you kena cari V dekat C1 lah. So ini yang you memerlukan 3 ni lah. 3 table. Okey, yang ni saya nak ajarlah cara buat table. Pertama sekali, lukis balik. Kena lukis balik. Mula-mula memang slow mula-mula memang slow. Lama-lama bila dah ni lajulah. Okey, so ini okey, so C1, C2, C4, C3, V. Okey, lukis. Okey, so saya nak settlekan yang mana? Jauh daripada bateri. So saya settlekan yang ni lah, C1 dengan C2. C1 dengan C2 ni adalah bentuk apa tu? Ini adalah bentuk series. Kenapa series? Tengok kaki yang dia nak bertemu. Jangan tengok kaki hujung ni. Kalau awak ambil kaki hujung ni, dia nak bertemu dengan C3.
Saya tak nak dia bertemu dengan C3, saya nak C1 bertemu dengan C2. Saya nak orang ni bertemu dengan orang ni je. Orang lain saya tak ambil kisah. So saya tengok jalan dia nak bertemu hanyalah jalan ni je. So dia adalah series. So saya labelkan dia sebagai CA. Okay. So series bukan tambah, series adalah 1 over lah. CA sama dengan C1 ni berapa? 3 1/3 microfarad tambah 1/6 microfarad. Okay, so you akan dapat CE. So 1/3 tambah 1/6. So you akan dapat ni, tapi 1 over sebab kita jawapan kita mestilah terbalik. So jawapan apa ni? 2. So 2 microfarad. So maksudnya gabungan 2 ni akan dapat 2 microfarad lah. Okay. Seterusnya, okay, buat lukisan baru. Hapuskan salah satu, saya hapuskan C2. So saya akan dapat lukisan baru saya ni macam ni. Macam ni. So ini macam ni, ini macam ni. So ini lukisan baru saya lah. So ni 2. Ni 2 sebab ni 2. Yang ini C3, yang ini masih lagi C4 lah. Okey, ini adalah masih lagi V. Okey, so saya nak buat yang mana? Saya akan buat yang inilah. Yang ni. 2 microfarad dengan C3 atau CA dengan C3. So gabungan ini adalah parallel sebab tengok kaki dia nak bertemu dengan kaki dia ni ada junction. Kaki dia nak bertemu dengan kaki dia ni ada junction. So dia adalah parallel. Okay, so parallel tambahlah. So maksudnya CB, kita labelkan dia sebagai CB lah. Sama dengan 2 microfarad tambah C3. Berapa C3? 2. So dapat 4 microfarad. Okey, lepas tu macam mana pula gambar seterusnya? Memang susah lah, banyak lah. Mula-mula memang slow lah. Memang laju. Okey. So gambar dia yang seterusnya. Ikut ni malam. Okey. Gabungan 2 ni, hilangkan salah seorang, so dia jadi macam ni. Dia jadi macam ni. So ini CB tadi kan. So ini C4. So gabungan 2 ni adalah bentuk apa? Series. So series adalah 1 over lah. So 1 over C. Sebenarnya gabungan ni dah terus jadi C efektif lah, sama dengan 1 over 4 microfarad tambah 1 over 4 berapa? 4 adalah 4 juga. 4 microfarad. Okay. So you akan dapat C efektif you adalah 1 over 4 tambah 1 over 4. Okay, so saya bahagikan balik lah. So saya akan dapat 2 lah. So ini 2 microfarad. So mesti ingat saya cakap tadi lukisan mesti sampai yang terakhir tu adalah dalam bentuk C efektif. C efektif. Sebab kita mesti berakhir dengan tinggal satu je C efektif. So this is your answer lah, C efektif. So kita dah jawab soalan nombor ni, betul lah 2. Nombor A settle. Okey, nak jawab soalan nombor B. Okey, kalau awak perasan tadi, okey, ni saya padam ni dah, dia nak shooting pula. Jangan shooting. Okey. Saya akan pecah. Tadi saya kata saya akan split kepada 3 kan? 3. Satu adalah diagram, satu adalah hak milik C semua. C. Okey, yang ini akan ada 3. C, Q dan V. C, Q dan V. C, Q dan V.
Okay. Kalau awak perasan tadi ni, saya buat dia turun ke bawah. Kali ni kita akan buat dia naik ke atas. Kita akan buat dia naik ke atas lah. Okay, macam mana tu tak faham. Okay. So kita akan pecahkan dia ikut lukisan. Tadi kita akan pecah dia ikut lukisan tadi. Ni lukisan pertama, lukisan kedua, lukisan ketiga. Apa benda lah cik. Dekat beg alung. Dalam tu. Duit tu. Okay, so kalau Yang ni nak kira yang V punya ke? kita nak kira yang V punya, tapi kita nak buat daripada semua. Kita maksudnya saya nak ajar awak cara nak dapat semua. Okay. So, setiap yang level saya buat ni, kita akan memulai dari bawah naik atas. Keturunan dia yang dari bawah tadi, keturunan daripada atas, beranak ke bawah. Ni sekarang ni naik atas. Okay, so setiap yang saya buat ni kena ada CQV. CQV. So, kita kalau yang sini tengok ada satu C je lah. So, C efektif, Q efektif, V efektif. So, C efektif adalah 2 microfarad. Q efektif tak tahu, V efektif ada. V dia dah bagi dah ni. V dia adalah berapa? 12. Ni 12. So 12. Itu efektif lah. Okay, so apa yang boleh kita buat lepas tu? Ingat tak lagi dia punya formula? Formula dia adalah C sama dengan Q over V. So 2 microfarad, Q nak cari, yang ni 12 volt. So bawa naik atas, so jadi berapa? 24 microcoulomb lah. So you dah ada ketiga-tiga ni. Mesti dapatkan CQV. Setiap tu mesti cari 3 beradik ni. 3 beradik ni kena cari. Okey. Macam ni, lepas tu kita naik atas kan? Okey, kita naik atas ni, cuba tengok. Dekat gambar rajah you ni, ada berapa C? Ada 2 C. So, saya akan pecah dua. CB dengan C4. So, saya kena cari adik-beradik dia tu. QB, VB. Q4, V4. Saya kena cari, faham tak saya nak cakap ni? Maksudnya you kena cari CQV. CQV untuk setiap C yang ada kat situ. Faham tak? Faham? Okay, kalau tak faham kita tengok yang ni pula. Okay, tengok gambar rajah ni. Ada berapa C dekat gambar rajah yang level ketiga ni? Ada 1, 2, 3. So, saya nak pecah ke kotak ni kepada berapa? Tiga lah. Banyak lagi yang tidur kat ni. Boleh tak Zik? Boleh tak Zik? Kejap, tengah proses. Okay, macam ni Aziz, atas ni sekali. Ada berapa C? 1, 2, 3, 4. So ada berapa table saya kena pecah ni? 4 lah. Okay, siapa punya? C1 punya, C2 punya, C3 punya, C4 punya. Yang ni kenapa saya pecah 3? Sebab satu C, ni C A punya ni C A kan? 2 ni C A. C A punya, C B kat bawah dah. C4, C3 lah. Kita kena ikut lah. C3, C4. Faham tak? Maksudnya saya bermula pada bawah naik atas. Tengok, that's why pentingnya gambar rajah tu. Kalau you tak lukis gambar rajah memang you tak akan faham. So kalau you tengok gambar rajah ni, make sure gambar rajah sampai ke akhirnya C efektif. So ada CQV. Sebab kenapa ada satu je? Sebab ada satu je. Dekat sini pula ada berapa C? Ada 2 C. So belah CB, C4 sebab CB dengan C4. Dekat sini pula ada berapa C? Ada 3, 1, 2, 3. Yang ini sebenarnya adalah CA. Patutnya saya tulis kat sini CA lah. CA. So CA, C3, C4. Yang kat atas ni ada semua C. Yang kita nak cari adalah bahagian ni. Sebab kita nak cari Q1, C1. Sorry, V1.
Kita nak cari yang ni sebenarnya ni. Kita nak cari ke atas tu. Tapi nak dapat yang atas tu, you kena start dari bawah dulu. You tak boleh tiba-tiba je terus dapat jawapan, tak boleh. Boleh tak? Okay. Tak apalah, saya kena teruskan. Nanti awak faham kan lah. Okay, tengok ni Ini series kan? Ingat tak lagi, kalau series, apa yang sama? Charge, Q dia sama. Kalau parallel, voltage dia sama. So maksudnya dari sini, awak kena pakai, kalau series, awak kena ambil Q bapak dia. Q keturunan dia. Q keturunan dia. So 2 ni, 24 ni awak letak kat sini. So 24 ni pun letak kat sini. Kenapa dia ambil yang ini punya? Sebab dia adalah series. Series Q same. Q dia sama. So apa jadi pada V? C sama dengan Q over V. You dah ada C, 4. You dah ada V, 24, micro. You dah ada 4 micro, you dah ada 24 micro. Micro cancel. 24 divided by 4 you get 6. So ini akan jadi 6 volt lah. So ini pun akan samalah dapat 6 volt juga. Okay. Lepas tu saya tambah tengok saya tambah. 6 tambah 6 sebab kalau untuk series Q sama tapi V adalah tambah. 6 tambah 6, yes, saya dapat 12 volt. So saya ada skema jawapan sebenarnya. Okay. C4, nampak tak ni C4? Atas ni punya, so tak perlu buat yang ini. Sebab C4 ni akan ambil yang ini punya lah. Jadi CB ni adalah, CB ni hasil gabungan CA dengan C ni. CA dengan C3 tadi, dapat CB. Okay. So CA adalah, berapa CA tadi? 2. C3 adalah, berapa C3 tadi? 2. Okay. QA, VA. Q3, V3. Semesti dapat CQV tapi semua hak milik dia lah 3. Okey. Dia adalah apa? Parallel. Dia adalah parallel. Kalau parallel, apa yang sama? Parallel yang sama adalah, kalau parallel yang sama adalah V. Tapi saya nak ambil V yang mana? Jangan ambil V C4. C4 ni, C4, oh dah padahlah pula. C4 ni adalah ini. Ni. C4 adalah ni. So, CA dengan C3 ni ambil V yang ni. 6. Kena ambil sini lah. 6. Okey. So, apa yang di dekat Q? C sama dengan Q over V. Tolong balik. Ini dah. Ini sama dengan Q over V. A, C, U. So, 2. QA 6. So, QA awak akan dapat 12 microcoulomb. So, sini 12. So, yang ini akan dapat ni 2 juga kan? Ini pun akan dapat balik 12 lah. So 12 tambah 12 dapat balik 24. Sebab kalau untuk parallel, Q dia adalah tambah. Boleh tadi? Dah pening lah. C3 dah ada, C4 dah ada, C3 dah ada, tak perlu cari ni C3. So you left dengan C1 dengan C2. So C1, C2. C1 adalah Cikgu. Madam. Ya, kenapa? Kenapa Q ni tiba-tiba microfarad? Bukan microcoulomb. Microcoulomb. Sorry, microcoulomb. F ke situ? Microcoulomb. Okay, yang ni pula C1 ni ada, ya. Dia kalau nak hafal macam ni, kalau series tu yang sama
Yang sama dia punya charge Dia punya charge. Parallel yang sama V. Kalau Tapi parallel good. so kalau series dengan parallel, Q same. Parallel V same. Tapi apa jadi V dekat series? V dia jadi tambah. Q dia jadi tambah. So yang ni memang kena hafal lah yang ni. Okay, so kalau awak tengok yang ni pula, ini adalah series. C1, C2 bergabung menghasilkan CA. So awak kena tengok rumah CA lah, jangan tengok rumah lain, tengok rumah CA. Series adalah Q sama. So Q dia 12 microcoulomb, 12 microcoulomb. Ambil Q yang ni. So apa jadi dekat V dia? VC sama dengan Q over V, C3 Q12. So dia akan jadi ni 3, ni 12, ni V. Micro potong 12 bagi 3, 4 lah. So jawapan dia 4 volt lah. Ni 4 volt, yang ini akan jadi 12 bagi dia 2 volt. So 2 tambah 4, yes, jadi 6 balik. So bila awak buat ni, jawapan akhir ni awak akan tulis V1 adalah 4 volt. So betul lah, V1 adalah 4 volt. So ini dia punya ni lah, cara dia lah. So satu dia daripada bawah, yang ni saya rasa tak ada masalah. Satu lagi dia dari atas naik ke atas. Sebab kalau awak nak cari V dekat C1, awak tak boleh cakap okey 12 cikgu dia pun 12. Tak boleh, dia bukan semudah itu. Dia kena cari satu-satu naik ke atas. Boleh tak? Boleh ke tak boleh? Diam pula dah. Tak tahulah boleh ke tak boleh. Boleh Zik? Boleh. Okay, so apa yang saya nak buat, awak kena buat ni, memang awak kena buat ni. Okay, macam contohnya A tak ada masalah, B tak ada masalah, C tak ada masalah sebab dia minta C efektif je. Tengok macam nombor 2 ni. Dia suruh cari C efektif, nombor B dia suruh cari V dekat C1. Lepas tu Q pula dekat C2. Maksudnya soalan tu boleh tanya mana-mana, suka hati dia nak tanya kat mana. Sama juga dengan ni. Okay? Macam ni. Ni budak tahun lepas buat lah. Dia buat macam ni. Aisyah, macam ni. Nampak tak? Dia buat C sampai C efektif. Nampak dia lukis sampai ni. Lepas tu dia patah balik. Nampak tak? Dia patah balik. Dia patah balik. Dia buat macam tu lah. Dia buat sampai C efektif, lepas tu dia patah balik. Tapi kalau awak ada cara lagi senang, suka hati awak lah. Awak nak buat macam mana? Saya pun dah mengamuk lah. Okay, so saya stop dekat sini dulu. Kalau tak faham, tengok balik video ni lah banyak kali. Okay, so ada banyak kerja awak minggu ni. Yang pertama, awak kena buat PSPM chapter 1. Tak apalah, malam ni tak payah. Malam ni nak buat muat kan. Okay, yang kedua, kena buat tutorial dah lah. Chapter 2. Chapter 1 pun patutnya dah settle kan. Dah settle. Chapter 1 and chapter 2 lah. Chapter 1 tu chapter 1 and chapter 2. Chapter 2 tu sampai dekat yang kira-kira tadi tu je. Okay, lepas tu dah boleh buat short notes lah. And yang keempat ni saya akan bagi ni extra exercise ni lah. Yang tadi combination 8 question. Dan jangan lupa lah lab report tadi. Banyaknya kerja kan. Ni malah banyak kerja awak student. Semua tu madam nak cek bila? Apa? Semua 5 ni madam nak cek bila ni? Lab report ni kena hantar Isnin sebelum hari Isnin. Oh. Sebab Selasa tu saya nak ni. Selasa waktu awak buat amali yang nombor 2 tu saya check masa tu. So hari Isnin hantar lah. Okay, boleh?
Ni semua buat esok lah. Muat dulu, pergi buat muat dulu. Esok baru buat buktikan ni. Okay, boleh? Boleh. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya stop kat sini. Good luck for your muat tomorrow. Belajar muat dulu tak apa. Yang ni nanti esok lepas habis muat baru buat. Okay? Okay tak? Diam lah. Okay, madam. Alright. Okay, so saya stop dengan tasbih kifarat.